Hai, Assalamualaikum semua. Bersama Cikgu Najwa hari ini, kita belajar fizik tingkatan 4 KSSM di bawah tema 2 Mekanik Newton. Okey, hari ini kita belajar bab yang ketiga kegravitian dengan subtopik 3.3 satelit buatan manusia. Okey, dalam subtopik 3.3, pelajar mestilah boleh, yang pertama, menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan halaju satelit yang sesuai. Yang kedua, pelajar mestilah boleh berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegun dan bukan geopegun. Yang ketiga, pelajar mestilah boleh mengkonsepsikan halaju lepas. Dan yang terakhir, yang keempat, pelajar mestilah boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan halaju lepas V bagi roket dari permukaan bumi, bulan dan Maris serta matahari. Terdapat 4 istilah penting yang perlu kita kuasai, iaitu yang pertama, orbit satelit. Yang kedua, satelit geopegun. Yang ketiga, satelit bukan geopegun. Dan yang keempat, halaju lepas. Okey, orbit satelit. Persoalannya, di manakah satelit berada? Perhatikan gambar di sebelah kanan atas menunjukkan ISS ataupun International Space Station yang boleh dilihat dari bumi kerana ianya bersaiz besar dan mengorbit bumi pada ketinggian 408 km. Manakala perhatikan gambar di bahagian bawah menunjukkan suatu satelit. Contohnya satelit Miasat. Ianya sukar dilihat kerana bersaiz kecil dan mengorbit bumi pada ketinggian 35,786 km. Jadi satelit ni bergerak dalam orbit pada ketinggian tertentu. Kita simbolkan ketinggian tu sebagai H dan dia bergerak dengan laju linear V yang sesuai. Rumus yang digunakan untuk menerbitkan dan menentukan laju linear satelit V iaitu daya memusat dan hukum kegravitian semesta yang telah dipelajari dalam subtopik 3.1 sebelum ini. Perhatikan contohnya bumi yang kita diami sekarang ni mempunyai jisimnya, iaitu kita labelkan sebagai M besar, jisim M besar, jisim bumi. Seterusnya ada satelit yang mengelilingi bumi yang mempunyai jisimnya M kecil. Jisim satelit M kecil. Dia mengelilingi bumi pada orbitnya yang jaraknya sejauh R, iaitu jejari orbit satelitnya R dengan satu jejari itu R, radius. R. Dia bergerak dengan laju linear satelit V. Dilabelkan dengan V pada satu tempoh satelit T. Kita tengok, perhatikan dia punya macam mana formulanya diterbitkan. Formula laju linear V diterbitkan. Ini kita katakan tadi formula ataupun rumus daya graviti antara satelit dengan bumi. Yang ini telah pelajari kan. F sama dengan G M besar M kecil per R kuasa 2. Dan daya memusat pada satelit F sama dengan MV kuasa 2 bahagikan dengan R. Jadi kat sini, daya memusat sama dengan daya graviti. Kita masukkan formula 2 antara daya ni, kita samakan dia. Dan selesaikan secara matematik. Last kali kita akan dapat rumus untuk laju linear V satelit. Satelit ni bergerak mengelilingi bumi ni, semua-semua ni. Bergerak mengelilingi bumi. Laju dia banyak mana? Kita boleh kira dengan formula V sama dengan punca kuasa 2 GM per R. Jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, iaitu H, height. Perhatikan gambar raja sebelah kanan ni.
H iaitu ketinggian satelit kedudukan sejagat iaitu satelit GPS ni dari permukaan bumi, ketinggian H ya. Okay, ini boleh dikaitkan dengan formula jejari orbit yang mana R ni adalah dikira dari pusat bumi ke orbit satelit. Okay, R ni adalah sama dengan R besar iaitu jejari bumi tambahkan dengan H iaitu ketinggian satelit tadi. Okay, jadi R kecil sama dengan R besar tambah H di mana R tu adalah jejari bumi. Maka formula baru untuk laju satelit iaitu V sama dengan punca kuasa 2 GM bahagikan dengan R besar tambah H kecil. Okay. Satelit buatan manusia boleh dilancar untuk kekal mengorbit pada ketinggian tertentu mengelilingi bumi dengan jejari R kecil tadi bergerak dengan laju linear V pada orbitnya. Okey, contohnya kita tengok satu pengiraan. Okey, satelit tu dilepaskan ke angkasa lepas dengan ketinggian satu ketinggian H dan ianya berada pada satu orbit yang berjejari bernilai tertentu. Bila kita kira ni laju linear satelit ni dengan formula V sama dengan punca kuasa 2 GM per R. Okay, kita gantikan nilai yang diberi tadi dalam formula dan kita akan dapat laju linear satelit iaitu 3.87 darab 10 kuasa 3 meter per saat. Okay, jadi dalam orbit yang stabil, laju linear satelit seperti formula tadi, laju linear ni adalah cukup besar untuk satelit itu bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi. Okay, pecutan memusat satelit itu adalah sama dengan pecutan graviti. Jika laju linear satelit menjadi kurang daripada laju linear satelit yang sepatutnya, jadi satelit itu akan jatuh ke orbit yang lebih rendah dan terus memusar mendekati bumi sehingga memasuki atmosfera. Jadinya, gerakan satelit yang laju linear tinggi itu bertentangan dengan rintangan udara, akan menjana haba dan boleh menyebabkan satelit itu terbakar. Jadi pentingnya dia bergerak pada laju linear tertentu pada jarak ataupun jejari orbit R tertentu. Seterusnya, kita perlu tahu tentang perbandingan di antara satelit geopegun dan satelit bukan geopegun. Okay, kita tengok satu persatu satelit geopegun. Satelit geopegun ni dia berada di orbit khas, orbit bumi geopegun. Ianya bergerak mengelilingi bumi pada arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Tempoh orbitnya dia mengelilingi bumi pada tempoh 24 jam iaitu sama dengan tempoh putaran bumi. Dan satu lagi, ia sentiasa berada pada kedudukan yang sama di permukaan bumi, dari permukaan bumi. Okay, seterusnya, satelit bukan geopegun, dia boleh berada lebih rendah ataupun lebih tinggi dari satelit geopegun tadi. Okay, yang kedua, ianya bergerak mengelilingi bumi pada arah yang tak perlu sama dengan arah putaran bumi. Berbeza dengan satelit geopegun tadi kan? Okay, yang ketiga, tempoh dia mengorbit bumi sama ada lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam. Okay, dan last sekali, untuk satelit bukan geopegun, dia berada pada kedudukan geografi yang berubah-ubah dari permukaan bumi. Mungkin lebih tinggi ataupun mungkin lebih rendah. Okey, kita tengok perbandingan di antara satelit geopegun dan bukan geopegun dalam satu peta iting, peta buih berganda. Kita perhatikan
peta iting ni, kita tengok sini, apakah persamaan di antara satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun? Okey, dia ada mempunyai 3 persamaan, iaitu kedua-dua satelit ni bergerak mengelilingi bumi. Formula untuk mengira laju linear satelit ni adalah sama, iaitu V sama dengan punca kuasa 2 Gm per R, dan tempoh untuk mengelilingi bumi tu adalah sama, T sama dengan punca kuasa 2 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per Gm. Okey, bagi satelit geopegun, arah gerakannya sama dengan arah gerakan putaran bumi tadi kan? Dalam tempoh 24 jam, berada pada tempat yang sama di muka bumi, dan dia adalah salah satu contoh satelit komunikasi. Contohnya adalah satelit Miasat. Bagi satelit bukan geopegun pula, arah gerakannya tak perlu sama dengan arah putaran bumi. Jadi tempoh mengelilingi bumi itu mungkin lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam tadi kan. Okey, dia satelit geopegun ni mungkin berada di tempat yang berbeza-beza ataupun berubah-ubah dari permukaan bumi. Ianya digunakan untuk pengimejan bumi, nak tahu bentuk muka bumi, tinggi, rendah dan sebagainya. Untuk GPS, okey, GPS tu apa dia ya tadi? Okay, sistem kedudukan sejagat, dan juga untuk kaji cuaca sama ada hujan, mendung dan sebagainya. Contohnya satelit bukan geopegun ni adalah Tiungsat, Razaksat, PP dan juga ISS. Selanjutnya, halaju lepas. Apa maksud halaju lepas? Okey, halaju lepas simbolnya V adalah halaju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Okay, contohnya, suatu satelit berjisim M. Dia perlu bergerak dengan suatu nilai halaju minimum dari permukaan bumi untuk terlepas ke angkasa lepas dari bumi bagi mengatasi daya graviti supaya ia tidak kembali ke bumi. Halaju lepas ni dicapai apabila tenaga kinetik minimum yang dibekalkan kepada objek tu dapat mengatasi tenaga keupayaan gravitinya. Okay, jadi halaju suatu objek yang dilepaskan, contohnya satelit yang kita lepaskan ya, bergantung kepada jisim bumi M dan jarak R objek dari pusat bumi. Okey, ianya tidak bergantung kepada jisim objek yang dilepaskan. Macam mana ya? Okey, kita perhatikan formula yang telah dikira oleh saintis terdahulu. Okey, halaju lepas bagi suatu objek tu mestilah mengikut formula V sama dengan punca kuasa 2 Gm per R besar. Okey, ingat balik apa maksud Gm dan juga R kan? Okey. Oleh sebab bumi mempunyai jisim yang besar, halaju lepas dari bumi mempunyai nilai yang tinggi, iaitu 11,200 meter per saat ataupun sehingga nilainya 40,300 km dalam masa 1 jam. Seterusnya, kita lihat kepada manfaat dan implikasi halaju lepas. Okay, ingat balik halaju lepas dari bumi tadi, iaitu bernilai 11,200 meter per saat seperti yang telah dikira oleh saintis yang terdahulu. Okay, manfaat yang pertama adalah terhadap atmosfera bumi. Okay, bumi berupaya mengekalkan lapisan atmosfera di sekelilingnya. Okay, yang mana bumi mempunyai molekul-molekul di sekelilingnya dalam ruang atmosfera bergerak pada laju linear purata molekul itu dalam atmosfera sebanyak 500 meter per saat sahaja, kan? Okey, jauh lebih kecil daripada halaju lepas dari bumi. Okey, oleh yang demikian, molekul udara bergerak secara rawak
tidak mungkin terlepas daripada bumi dan meresap ke angkasa lepas. Okey, yang kedua iaitu kapal terbang komersial. Okey, laju linear kapal terbang komersial adalah bernilai sebanyak 240 meter per saat sahaja. Manakala laju linear jet pejuang adalah sebanyak 800 meter per saat sahaja jika dibandingkan dengan laju lepas dari bumi yang bernilai belasan ribu. Jadi, kapal terbang dan juga jet tidak akan mungkin terlepas ke angkasa lepas kerana kedua-duanya masih lebih rendah daripada laju lepas dari bumi. Dan yang last sekali, yang ketiga iaitu pelancaran roket. Pelancaran roket memerlukan kuantiti bahan api yang sangat besar untuk menghasilkan tujahan yang besar bagi menggerakkan pelancaran roket dengan laju yang tinggi. Okey, untuk menghantar roket tersebut ke angkasa lepas. Okey. Okey, yang terakhir untuk kali ini iaitu menyelesaikan masalah melibatkan laju lepas. Okey, laju lepas ni adalah berbeza bagi setiap planet. Pengetahuan tentang laju lepas adalah penting untuk menentukan bagaimana kapal angkasa dapat mendarat dan berlepas semula dengan selamat dari planet. Okey, kita tengok formula dia. Laju lepas dari planet adalah V sama dengan punca kuasa 2 GM per R. Di mana M bersatu adalah jisim planet, manakala R bersatu adalah jejari planet. Okey, sebenarnya rumus ni juga boleh digunakan untuk menghitung laju lepas dari jasad lain seperti bulan, Maris dan juga matahari. Kesimpulannya untuk subtopik 3.3 bagi rantaian konsep subtopik 3.3 ni iaitu satelit buatan manusia. Okay, kita perlu ingat balik yang tadi. Satelit buatan manusia ni ada dua jenis kan, satelit geopegun dan satelit bukan geopegun. Yang penting kita ingat formula untuk mengira laju satelit iaitu V sama dengan punca kuasa 2 GM per R dan satu lagi laju lepas iaitu V sama dengan punca kuasa 2 GM per R. Seronok kan belajar mengenai satelit? Yang mana kita tahu kegunaan satelit itu untuk pendidikan, kita dah sedia maklum kan, untuk industri, ketenteraan, penyiaran, cuaca dan juga pemetaan. Semoga kita enjoy pada hari ini. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Bye.